sejahtera dan Encik Akif dan rakan-rakan sekalian. Dan bulan kami akan membentangkan hasil tugasan kami bagi subjek psikologi eksperimen. Ini adalah guys. Kumpulan kami telah mendapat tajuk kerahsiaan, iaitu salah satu daripada etika dalam penyelidikan psikologi. Terdapat 4 kandungan utama yang akan saya bincangkan sebentar lagi, iaitu pengenalan kepada kerahsiaan, dilema dalam menegakkan kerahsiaan, kepentingan mengekalkan kerahsiaan, dan leka kerahsiaan klien dibincang. Okey, kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu pengenalan. Isu-isu etika adalah penting dalam menjalankan penyelidikan ataupun eksperimen psikologikal. Tingkah laku beretika diberikan perhatian yang serius dalam sains sosial kerana ia melibatkan manusia sebagai subjek. Ia memberikan efek langsung terhadap kehidupan subjek yang dikaji. Maka, etika kerahsiaan perlu dipatuhi mengikut panduan yang sedia ada seperti dalam APS iaitu Australian Psychological Society Codes of Ethics. Etika kerahsiaan adalah satu elemen utama dalam kewajipan pendidik ketika menggunakan manusia sebagai subjek kajian dengan maruah dan rasa hormat. Ini yang dikatakan oleh Capron 1989. Box 1989 juga telah berhujah bahawa kerahsiaan merujuk kepada sempadan yang mengelilingi rahsia atau maklumat yang dikongsikan dan menjadi tanggungjawab seseorang penyelidik untuk melindungi segala perkongsian. Sebarang maklumat berkaitan dengan peserta yang diperoleh sepanjang penyelidikan perlulah disimpan dengan rapi dalam situasi yang terkawal. Antara rahsia peribadi yang perlu dirahsiakan adalah seperti nama, tempat tinggal, pekerjaan, status perkahwinan, diagnosa psikologikal, gambar video dan rakaman suara. Etika kerahsiaan sering disalahartikan dengan privasi dan ketaatan. Privasi patut diberikan kepada peserta kajian sebagai hak asasi manusia dalam kajian psikologikal. Pelanggaran hak asasi manusia dalam kajian psikologikal perlu dihukum dengan berat. Ketaatan. Hubungan antara pengkaji dan peserta yang saling mempercayai membawa kepada tanggapan bahawa segala perkongsian mengenai tingkah laku pesakit di mana bermasalah psikologikal yang berupaya mendaratkan manusia lain juga tidak akan didedahkan oleh pengkaji pada bila-bila masa. Next, dilema dalam menegakkan kerahsiaan. Dilema etika. Ia merupakan situasi di mana pengkaji harus memilih antara dua pilihan atau lebih yang relevan. Namun pilihan tersebut bertentangan dengan etika. Pendek kata, setiap alternatif pilihan akan menghasilkan hasil yang diinginkan untuk satu orang atau lebih. Pengkaji harus menghormati maruah dan hak privasi kerahsiaan subjek kajian. Pengkaji juga perlu menjamin bahawa penyelidikannya yang dijalankan secara beretika dan segala kerahsiaan akan dijaga dan inform consent haruslah dilakukan. Okey. Seterusnya, prinsip kerahsiaan bagi pengkaji atau pengamal psikologi. Terdapat 3 prinsip utama, iaitu tanggungjawab menjaga kerahsiaan bukan muktamad sebab dalam situasi tertentu boleh didedahkan. Yang seterusnya, kerahsiaan dipelihara sekiranya tidak menggugat hak individu lain atau orang ramai. Ketiga pula, kerahsiaan sesuatu yang tidak diketahui umum, so pengkaji atau pengawal psikologi tidak ikat
dengan kerahsiaan lagi. Contoh kes dilema etika. Seorang penagih dana yang mengidap HIV positif didedahkan tentang keadaannya dan meminta ahli psikologi menjaga kerahsiaan penyakit daripada pengetahuan isteri yang mengandung. Ahli psikologi tersebut akan mengalami dilema etika sama ada ingin menjaga kerahsiaan atau mendedahkannya kepada isteri beliau kerana bimbang isterinya dan anak dalam kandungan juga akan dijangkiti virus HIV. Jadi pada ketika inilah para pengamal psikologi haruslah membuat satu keputusan secara beretika untuk mengekalkan kerahsiaan pesakit. Melalui 8 langkah ini, pengamal psikologi perlu mengenal pasti dilema yang dihadapi pada masa yang sama, menjaga kerahsiaan klien. Adalah penting mengelakkan klien daripada disisihkan oleh masyarakat. Namun begitu, pengamal psikologi harus sadar akan tanggungjawab terhadap klien dan isterinya. Oleh itu, sebenarnya perlu pengamal psikologi boleh mendedahkan rasa untuk melindungi pihak ketiga iaitu isterinya. Mengikut kod etika undang-undang pengamal psikologi, perlu menghormati hak privasi klien dan tidak seharusnya mendedahkan maklumat pribadi klien. Namun begitu, pendedahan boleh dibuat seandainya pada penilaian profesional pengamal psikologi itu, klien boleh mendatangkan bahaya terhadap diri sendiri maupun isteri dan anaknya yang bakal dilahirkan. So, yang ketiga adalah pentingnya mengekalkan kerahsiaan. Terdapat 4 poin di sini. Yang pertama adalah untuk mengelak daripada tindakan undang-undang akibat kebocoran etika kerahsiaan klien. Seterusnya, melahirkan keyakinan dalam diri klien untuk percaya dan melibatkan diri dalam kegiatan yang dijalankan dengan menjelaskan cara yang beretika. Seterusnya adalah penting bagi mengekalkan kerahsiaan klien agar kualiti kajian yang dijalankan dijamin. Dan yang terakhir sekali, mengekalkan profesionalisme dalam menjamin standard profesional yang bermutu. Seseorang yang mempunyai etika profesional akan jaga kerahsiaan klien. Berikut merupakan langkah-langkah dalam tim menjalankan kajian yang dikeluarkan oleh Fisher 2008. Yang pertama, menyediakan kajian undang-undang sebagai persediaan bagi memahami prinsip, menciptakan konsep persetujuan dan membincangkan hal kerahsiaan dengan klien. Kedua, memaklumkan kebenaran ataupun batasan. Ketiga, mendapatkan persetujuan sebelum melaksanakan prosedur dengan dokumentasi menjelaskan kepada bekerja secara beretika dengan menjelaskan kepada klien bahawa terdapat pendedahan tanpa persetujuan daripada klien atas dasar undang-undang. Kelima, mengekalkan pendedahan kerahsiaan yang boleh dielakkan. Dan yang keenam pula, sentiasa melakukan perbincangan berkaitan kerahsiaan untuk meningkatkan kefahaman diri dan amalan yang berkaitan. Poin 4 dalam kami adalah bolehkah kerahsiaan dibincang? Kami berpendapat boleh bincang mengikut American Psychology Association APA. Maklumat dikongsi kepada pihak tertentu untuk merawat klien. Ketiga, klien cenderung menyederakan diri atau merancang serangan untuk masa. Keempat, untuk memperoleh bayaran syarikat. Kesan kerahsiaan klien bincangkan
dilakukan di luar. Yang ini adalah kesan kepada pengamal strategi ataupun pengkaji. Satu, hubungan yang dibina dengan klien akan terjejas atau terputus kerana tiada lagi kepercayaan. Klien kerana tiada kepercayaan, dan ketiga, boleh disaman atau dianggap polis akibat aduan klien. Dan apakah kesan emosi pada klien akan merasakan anxiety yang tinggi ketika bertemu semula kerana risau tiada lagi rahsia di antara dirinya dan si pengkaji ataupun pengamal psikologi. Klien mengalami trauma dari segi emosi kerana segala rahsia yang dikongsi telah keluar. Klien juga mengalami stres melampau kerana merasakan segala rahsia telah bocor, umpama bogel di halayak umum. Klien juga takut berkongsi rahsia kerana malu, dan klien menjadi paranoid dalam kes serius. Kesan fizikal, klien bertindak agresif terhadap orang yang dianggap membuarkan rahsianya. Klien menjadi lebih teruk keadaan kerana mengelak rawatan. Klien tidak akan mencari bantuan kerana tiada kepercayaan, dan klien mungkin akan mencederakan diri atau bunuh diri dari depresi kerana kebocoran maklumat peribadi. Sekian dari komen kami. Itu tajuk kerahsiaan. Biarlah rahsia. Thank you.